I beritahu audience special Julius akan Cikgu Julius akan on. Okay, hi everybody. Nampaknya semua dah tak sabar menanti. Terima kasih pada hari ini. Jadi sementara itu kita bersama dengan Sir Julius untuk hiburkan anda sementara kita tunggu VIP yang lain untuk solat. Okay, silakan Cikgu Julius. Saya beri ruang untuk Cikgu Julius. Oke, selamat malam semua. Selamat malam. Terima kasih Cikgu Din Sado. Oke, apa kabar semua? Sementara kami menanti rakan-rakan yang lain, saya akan berkongsi kepada Anda. Oke, dalam saja antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, ada sebuah sajak yang bertajuk Aku Membaca Lagi. Aku membaca lagi ini sangat penting. Namun sejak ini sudah pun dikeluar dalam peperiksaan SPM beberapa tahun yang lepas. Namun demikian para pelajar dan rakan-rakan guru yang ada di luar sana, dengarlah lagu puisi yang bertajuk Aku Membaca Lagi sebagai hiburan santai kita malam hari ini sebelum kita teruskan sesi bersama dengan rakan-rakan yang lain. Aku mendongak langit, membaca garis dan titik, menakuli kebesaranmu, di bawahnya gumpalan mega, hembusan bayu dan banjaran gunung. Aku mendongak langit, membaca garis dan titik, menakuli kebesaranmu, di bawahnya gumpalan mega, hembusan bayu dan banjaran gunung. Ku selusuri alam, kicauan burung, desiran ombak, dan wajah pelangi mewarnai kehidupan umatmu. Aku mendongak lagi, membaca langit, di dalamnya pohon-pohon rabu. Okey. Cik Linda pun dah masuk. Sorry sebab hari ni kita bagi Julius nyanyi dulu. Hiburan. Cikgu Julius menyanyi. Helai demi helai di lantai tanah airku yang makmur. Itu saja, Din. Terima kasih. Okey, tepuk. Tepuk semuanya. Okey, kita tunggu seorang lagi Cikgu Jalil. Okey, jadi baiklah. Wow, sedapnya cikgu nyanyi. Ada dah komen tu, tengok tu. Tengok komen yang pertama, komen yang positif. Julius, for you.
Okey lah. Okey. Okay, nampaknya ramai yang dah on air. Okey, jadi kita start dulu komen. Okey, saya mulakan lah. Okey, jom kita mulakan pada yang muslim. Kita mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan semua? Apa khabar? Apa khabar dari Sabah? Ya, selamat sejahtera. Cikgu Julius okey? Bagus. Hujan dah berhenti Din. Okeylah, syukurlah. Kalau tak Okey. saya nak. Kemudian kita dari Johor pula. Apa khabar orang Johor? Ya, orang Johor sihat. Terbalik. Cikgu Din boleh terima yang saya satu lagi. Saya keluar yang ni handphone. Tadi laptop saya tak boleh masuk. Okey, saya keluar dulu yang ni. Cikgu Linda okey, Cikgu Linda? Alhamdulillah okey. Baik, alhamdulillah. Jadi pakai baju tu sejuk ke? Hujan dia? Tak juga, tapi nampak official sikit. Pakai baju pelawar ke ni? Baju pelawar. Saya seluar pendek je ni. Cikgu Julius lawa tu, rambut baru potong ya? Baru potong rambut dia. Nampak rambut cantik tu, baru trim rambut dia. Kita tunggu Cikgu J, dia kata sekejap lagi dah akan online. Dia sebab solat Isyak. Okey. Jadi pada penonton yang di luar sana, terima kasih. Okey, terima kasih dan terima kasih. Okey, saya tunggu. Nampaknya Cikgu L dia kata dia dah masuk tapi tak nampak lagi tu. Okey. Kejap ya, ada link, gangguan link. Ada gangguan link. Linda okey ke ni dah? Kat mana tu Linda? Dalam bilik lah. Tak boleh lah buat kat ruang tamu bising. Masing-masing Saya nak ni tengok. lagi lah kesian. Saya terpaksa cari bilik hotel ni. Oh ya ke? Sebab di rumah kakak tadi line tak okey. Jadi saya terpaksa datang Kuantan, bandar untuk ni lah. Okey, Okay, jadi berapa orang sekarang live? Ada sekarang yang menonton? Ya, hai, Assalamualaikum. Okey, maksud dah orang Selangor kita, orang KL. Dua orang lagi tu dah Hai Cikgu Linda. Assalamualaikum. Nanti nak bincang projek dengan Cikgu Linda juga ni. Bagus. Kita dah ada kabel dah. Kita dah ada kabel besar dah, selamat dah. Hai Mas Raya, saya dah sampai. Ada yang tanya, dia tunggu-tunggu kita tu ha. Cikgu Halina ni. Cikgu Halina. Okey, satu lagi ni okey. Taib lah siapa yang dekat dalam berada dalam talian. Taib daripada mana? Daripada Sabah ke, Sarawak ke, Kedah ke, Penang ke, baru kita Hai Cikgu L. Cikgu Julia dari Sabah dia terline tak baru nak okey. Penonton yang dah tengok sebab kita pun nak kejar masa. Sebelum tu nak maklum dulu. Okey, selamat datang. Terima kasih pada semua. Cikgu L, Cikgu Linda, Cikgu Jalil dan Cikgu Julius dah ada tapi line dia tak berapa okey. Sebab tadi dia maklum kat saya di sana hujan lebat. Hujan lebat. Oh ya. Dan untuk makluman semua juga kita ucapkan terima kasih pada penonton yang ramai dah berbusu-busu dah masuk. Okey. Jadi sebelum tu saya juga nak maklumkan pada panel yang lain, saya pada malam ini terpaksa menyewa hotel ni. Saya sewa bilik sekejap untuk 3 jam. Oh ya. Sebab di rumah kakak saya ni line tak okey. Di kampung rumah kakak tu line tak berapa nak okey. Jadi saya terpaksa sacrifice lah sikit. Okey, kita dah ada semua tetamu kita. Jadi saya untuk makluman panel, saya terpaksa stop 10.30 tepat lah sebab saya kejar masa, sebab saya menumpang di hotel ini buat seketika. Nasib baik ada kosong. Penat nak cari sebab hujung minggu kan. Hujung minggu susah nak dapat. Nasib baik ada. Okey, baiklah. Jadi kita tengah tunggu line Cikgu Julius. Baiklah, sebelum tu kita akan teruskan. Okey, pada hari ini sebenarnya objektif kita, pada hari ini kita lihat kita punya tajuk pada hari ini iaitu sembang. Sembang otai-otai. Ini tajuk kita pada hari ini untuk maklumat hadirin. Dan saya rasa ramai yang tak sabar menanti kelibat-kelibat kita, dan kita masih lagi tunggu Cikgu Julius sebabnya line di Sabah mungkin kurang memuaskan.
Okey, kita minta sepatah dua kata dulu daripada pegawai PPD dululah. Silakan Cikgu J. Silakan pegawai PPD. Tahniah Cikgu J. Tahniah Cikgu J. Okey, Dah ada silakan. pejabat baru. Terima kasih. Okey. Ya, Assalamualaikum, hai. Salam sejahtera. Itu ada yang Alistair Edmund dari Bintulu juga tu. Hai. Saya pun rasa macam tak sabar juga nak memberikan perkongsian walaupun dalam masa yang pendek, dan yang penting kita akan bagi yang padat dan padu. Itu je daripada saya. Okey. Okey, Cikgu Linda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, alhamdulillah, terima kasih Cikgu Den dengan usaha murni sebegini. Kita bergabung, kita nak berkongsi ilmu kepada anak-anak murid di luar sana dan juga pendidik di luar sana. Saya nak berpantun boleh tak? Silakan. Pantun biasa saja. Okey. Boleh sangat tu. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki, berguru ke palang ajar. Sambung Cikgu Din, berguru ke palang ajar. Bagai bunga kembang tak jadi. Tapi saya ubah sikit pantun. Saya betulkan pantun tu. Okey. Berguru ke padang datar, dapat rusa belang di kaki. Berguru bagai diajar, pasti jadi kembang mewangi. Dewa. Sebenarnya maksudnya itulah bila maksud sebenar pantun yang sebenarnya kita haruslah berguru kepada yang pakar yang sebenarnya. Okey, jadi sebab apa? Sebab kalau kita ini pantun dua kerat lah, berguru kepada yang pakar, okey, sinar cahaya akan terpancar. Bermaksud kalau kita nak berguru ni biar betul-betul berguru kepada yang pakar, yang tahu. Jadi apapun persoalannya akan terjawab dan sinar akan terpancar. Okey. Kita kena tahu orang tu betul-betul ada pengalaman yang sebenar. Okey. Silakan daripada Johor, orang Johor. Perkenalkan diri sikit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam ke nak tidur tu selamat sejahtera untuk rakan-rakan panel. Terima kasih Cikgu Din sudi mengundang kami pula untuk menjadi tetamu pada malam ini. Selamat sejahtera untuk Cikgu Juilis dan rakan-rakan yang sedang menonton pada malam ini. Kita dah cuba blast untuk banyak tempat ni, insya-Allah malam ni ramai yang berkongsi juga idea menanti dan berkongsi. Saya sendiri membawa beberapa soalan dari GKMP saya untuk kita kupas bersama-sama rakan-rakan otai. Itu saja salam perkenalan dari Johor JDT. Ya. Okey, kita persilakan pula orang paling jauh. Apa khabar, Pak? Silakan, Pak. Orang jauh. Cikgu Julius, silakan. Silakan Julius. Cikgu Julius, silakan. Selain tak clear tu. Hello Cikgu Julius. Dia pegun je tu. Julius. Pegun je tu. Julius. Cikgu Julius. Dia pegun. Tapi memang betul, Sabah Sarawak dia memang ada masalah lain. Betul. Nanti Cikgu Jalil tolong mesej ke dia. Julius dengar tak tu? Sebab di Johor ada banyak daerah yang hujan. Mungkin di sana pun hujan lebat juga. Okey, jadi kita nak kejar masa. Jadi sementara Cikgu Julius dapat masuk dalam line kita ni, walaupun dia suara tak dengar tu, saya rasa okey, Cikgu Julius tak buka mic. Dia tak buka mic. Tolong boleh tak tolong bagi tahu dia buka mic? Saya dah klik tak boleh ni. Oh, dia tutup. Okey, baiklah. Jadi untuk tanpa menaikkan masa, kita nampaknya semua orang dah lihat ni ramai sangat ni ramai sangat penonton kita, jadi kita teruskanlah. Okey, baiklah. Jadi pada mula kita mula-mula sekali kita pergi pada format kertas SPM 2020. Okey, untuk makluman hadirin di luar sana, untuk kertas ataupun format SPM 2020, kita tiada sebarang perubahan. Betul tak kawan-kawan panel? Masih lagi format lama, sebab isu yang kita nak tekankan kepada penonton di luar sana,
banyak yang masih ragu-ragu, risau dengan format baru dan sebagaimana kan. Jadi itu yang yang kita nak highlightkan bahawasanya format SPM masih lagi ikut yang lama. Dah ada soalan pula Yang ni kita simpan sekejap lagi. Dah ada soalan tak sabar-sabar Cikgu Rashid. Cikgu Rashid Bujang dah ada soalan. Yang ni saya Cikgu Din simpan. Saya simpan soalan ni untuk PPD kita jawab. Kejap lagi PPD kita baca. Baca soalan ni. Awal Okey, Cikgu Julius ada tu. Awal lagi soalan tu. Okey, silakan Julius. Halo Cikgu Jalil. Julius, kenalkan diri. Yang lain semua dah kenal diri. Silakan. Okey, selamat malam semua. Saya Cikgu Julius Makujal dari SMK Narenang Kota Belud, Sabah. Okey, Guru Cemerlang Ya, apa khabar? Saya Okey, nun jauh di utara Sabah tuan. Nun jauh, paling jauh. Jadi hari ini punya paling sembang santai hari ini, kita dari seluruh pelutut negara. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Linda, Cikgu J, Cikgu L dan Cikgu Julius yang merupakan otak-otak bahasa Melayu. Dan untuk makluman penonton di luar sana, mereka sangat berpengalaman dan semuanya daripada KPM, guru-guru original daripada KPM yang kita bawakan. Okey, baiklah. Sekarang kita terus pergi pada perbincangan kita sebab ingat panel 9.30 kita terpaksa stop sebab kita menempati masa. Okey. Dan 10.30 Cikgu Din, bukan 9.30. 10.30 berhenti. Okey. Kalau berhenti 9.30 memang tak sempat berbual je tu. Tak sempat. Semua jadi kaplin ni. Bukan apa. Sebab apa? Sebab ni kat bilik hotel kan sewa sekejap. Jadi takut salah masa nanti. Okey, baiklah. Jadi yang pertama saya nak beritahu tadi, sekali saya ulang. Untuk maklumat penonton dan rakan-rakan guru di luar sana, format kertas bahasa Melayu SPM 2020 masih lagi mengikut format lama. Dan untuk pelajar tingkatan 4 tu saya rasa kita tak perlu nak bincang sibuk-sibuk sebab belum ada penataran secara ada penataran. Sebab kita lihat kadang-kadang ada bahan yang dah keluar untuk format 2021 sedangkan penataran belum dibuat secara menyeluruh. Itu yang bahaya tu. Okey. Sebabnya setahu saya lah JU pun mereka tidak mengeluarkan apa-apa secara rasmi sebab belum dapat arahan daripada KPM. Jadi diharapkan guru-guru di luar sana dan pelajar semua jangan mudah terpengaruh ke apa-apa kita ikut yang lama dahulu. Okey, baiklah. Kita go terus untuk kertas 1 bahasa Melayu. Okey, kita tahu pelajar semua target untuk mendapat cemerlang A. Tak kira lah A plus ke, A solid ke, A minus ke. Okey, saya nak tanya dulu dengan orang biasa kertas 1 ni kan. Okey, Cikgu Linda, bagaimana tips yang boleh kita kongsi untuk menjawab soalan kertas 1 bagi secara personal untuk Cikgu Linda? Macam mana Cikgu Linda rasa? Kalau saya tanya untuk bahagian rangsangan dulu, apa yang Cikgu Linda nak share? Okey, untuk bahagian rangsangan bahagian A 30 markah. Okey, perkara yang pertama ialah yang perlu pelajar betul-betul fahami ialah kehendak soalan. Okey, kadang-kadang kehendak soalan itu dia mengelirukan ataupun kadang-kadang pelajar perasan dia faham tapi sebenarnya dia tidak faham. Okey, terutamanya soalan yang kalau langkah tiada masalah. Kalau kebaikan tiada masalah. Kalau kesan tiada masalah. Tetapi kalau soalan dia itu kepentingan, pelajar banyak lari daripada kefahaman. Jadi macam mana nak tahu? Iaitu kalaulah dia tanya kepentingan, fikirkan dia punya sinonim. Apa maksud kepentingan? Jadi kepentingan ialah kebaikan ataupun manfaat. Jadi contohnya dia kata kepentingan mengikut semangat kejiranan. Jadi bila kepentingan mengikut semangat kejiranan, pelajar dia agak sukar nak faham apa maksud apa kepentingan. Tapi bila tukar kepada kebaikan, dia terus dia nak baik. Dia apa baiknya memupuk semangat kejiranan. Itu pertama, analisis kehendak soalan. Apa pun harus analisis kehendak soalan. Yang kedua ialah tengok bahan rangsangan itu. Bahan rangsangan itu bermaksud dia mesti bermaklumat. Lembaga peperiksaan dia tak akan bagi gambar itu sengaja-sengaja sahaja. Gambar itu haruslah bermaklumat, bermaksud ambil daripada gambar itu dan buat karangan. Itu salah satu ciri karangan cemerlang. Jadi tengok gambar tu. Contohnya SPM 2016 tak salah saya, iaitu ciri-ciri sekolah selamat 2015. Dia tulis kat situ. Dia tulis kat situ gambar dia, gambar pengawal, pondok pengawal, pemadam api, ada pemadam api. Pemadam api. Jadi kan pelajar kena tengok pemadam api ni siapa yang guna. Ada pelajar tulis iaitu bomba yang guna. Apabila bomba yang guna takkan cemerlang.
Salah. Dia kena betul-betul menganalisis kehendak soalan dan juga gambar. Itu ingat, gambar itu sangat bermaklumat. Itu pesan saya. Jadi jangan abaikan apa yang ada pada gambar dan kena fikir. Okey, untuk intro kita satu bahagian ini kita bagi 3 minit seorang. Cikgu J pula macam mana? Cikgu J, 3 minit untuk anda bahagian A. Okey. Bagi saya, okey. Bagi saya dalam konteks karangan, dia mesti ada wacana yang lengkap. Dia mesti kena ada pendahuluan, mesti kena ada isi dan mesti kena ada penutup. Jadi untuk perubahan yang dalam 3 tahun yang terdekat ini ialah arahan pada soalan karangan berpandu itu, soalannya dia kata antara. Maksudnya maklumat yang diberikan ialah antara. Bermakna calon boleh memberi isi luar. Tetapi jika calon menggunakan isi yang terus diberikan, tiada masalah. Jika nak masukkan isi luar, jangan dikesampingkan isi yang diberikan. Itu yang paling penting. Dan juga setiap maklumat yang diberikan itu satu perenggan, satu maklumat. Jadi settle. Jadi 5 perenggan. Untuk selamat arahan soalan yang dikatakan patah perkataan itu tak perlu dititik beratkan pun tak apa. Yang penting untuk karangan berpandu anda bermain dengan masa. Satu perenggan 8 minit. 8 minit darab dengan 5 40 minit. Settle. Jadi latihan anda ialah berlatih tulis karangan dengan baik. Okey. Bagus. Siap ada set masa lagi. Jadi hari ni anak-anak penonton dapat tips Cikgu Linda tadi, jangan abaikan maklumat pada gambar. Mesti tepat jawab. Cikgu J ada key dia. Pastikan masa satu perenggan tu lebih kurang lebih 8 minit. Kemudian boleh sampingan. Macam mana pula Cikgu Julius? Silakan. Ya, terima kasih Cikgu Din. Untuk kertas 2 ya. Untuk kertas 2. Kertas satu bahagian A. Baik. Kertas satu bahagian A. Saya ingat dah masuk kertas 2 dah. Baik. Kepada semua pelajar, untuk kita nak memastikan anda mendapat markah yang cukup bagus untuk kertas 1. Pertama, ialah anda mesti ada budaya membaca. Apa juga tajuk yang akan disoal, apa juga isu yang akan disoal. Kalau anda tidak ada ilmu, anda tidak ada pengetahuan tentang isu tersebut, anda tidak boleh menulis karangan dengan cukup bagus. Maklumat mesti ada. Maklumat itu datangnya daripada budaya anda, pembacaan anda. Semakin banyak anda membaca, semakin banyaklah yang anda akan boleh tulis nanti. Jadi, salah satu masalah di sini ialah apabila pelajar tak mendapat ilmu yang cukupnya, sesuatu isu itu dia tak boleh kupas dengan cukup bagus, maka hasil karangan itu akan yang mendatar sahaja. Jadi untuk nak memastikan cemerlang, pelajar mesti ada budaya membaca. Jadi banyak isu yang akan kita bahas nanti. Terima kasih, Dit. Maksudnya kaya idea bila banyak membaca. Betul Cikgu Julius? Yes, betul. Okey, kita dah dengar Cikgu Linda dengan ideanya Cikgu Julia, Cikgu J. Apa kata kita dengar pula orang sekolah agama kita? Sekolah agama ya? Ustazah nak cakap. Okey, jadi untuk karangan respons terhad ya, untuk karangan A, selalu Cikgu El pesan pada murid, walaupun diberikan di situ had tidak antara 200 hingga 250 patah perkataan kan, tetapi jangan takut untuk tulis lebih. Sebab kita galakkan pelajar untuk mengupas sehingga isi itu jelas, menggunakan kata tanya 5W1H. Dia mahu tak mahu memang karangan tu akan lebih 250 patah perkataan. Jadi tak ada salahnya, tak ada dosanya untuk kita tulis lebih dari 250 patah perkataan. Namun dosa terus. Namun seperti yang Cikgu J pesan tadi, patuh pada masa. Kita nak tulis berapa ratus patah perkataan pun, gunalah 3 isi daripada barangsangan yang diberi. Buatlah kupasan isi dengan apa-apa juga formula yang kita dah latih di dalam kelas. Panjangnya tu kalau boleh satu perenggan tu antara satu perenggan dengan perenggan yang lain mesti seimbang panjangnya. Yes. Mesti seimbang. Panjang macam mana pun patuh masa. Jangan seronok sangat pada karangan A kerana karangan A hanya 30
markah. Betul. Jadi itu kita dengar dah pesanan. mukadimah daripada Ustazah, siap dengan kata dosa lagi. Okey. Ada dosa nak panjang. Takut. Linda dah warning dah. Linda dah warning dah. Okey, rakan-rakan panel, sebelum tu saya nak highlight sikit lah untuk makluman rakan-rakan panel bersama kita pada malam ini yang tertera di situ, Tuan Haji Yang Mulia Tuan Haji Raja Azman Raja Ibrahim. Itulah bos saya. Tuan Haji. Semangat bos tengok anak buah dia. Apa dia komen tu? Alhamdulillah. Terbaik. Cikgu Din. Ya. Dia kata, Tuan, inilah Cikgu J, itulah Cikgu L. Itulah Cikgu J dan bawah tu Cikgu L dan selalu ajar sunyiat. Din. InsyaAllah. Ya. Din. Mungkin rakan-rakan saya di Sabah pun dah sedang menonton ni. Semalam saya berada di GPN Sabah untuk kongsi dengan semua ketua panitia bersama dengan pengarah. Saya dah bagi tahu, saya kata saya akan on air malam besok. Jadi mereka dah tengok lah sekarang ni. Alhamdulillah. Tahniah Cikgu Juilis. Dan satu lagi nak maklum, saya kumpulkan otak-otak ni sebab saya nak tunjuk bahawasanya dalam kalangan kita, guru-guru di KPM ni, kita sebenarnya mempunyai kualiti. Betul tak? Kita ada kualiti, kita ada kepakaran. Jadi kita gunakan kepakaran dalam KPM yang ada untuk bantu seluruh negara. Bukan kat Sabah saja, bukan kat KL, kat Kelantan, bukan, kat seluruh. Jadi itulah kita datang, saya bawakan rakan-rakan saya yang memang berpengalaman dan disangkal lagi. Contoh Cikgu J, InsyaAllah. Cikgu L pun guru inovasi, Cikgu Linda pun ketua lagi, ketua panel geng-geng saya ni untuk modul yang ketua panel lagi. Semua yang berinovatif. Jadi Betul. Ya, Cikgu Din. Nak kongsilah kegembiraan hari Selasa depan sambutan Hari Guru Negeri Selangor. Saya memenangi guru inovatif peringkat Negeri Selangor. Ya, sememangnya Cikgu J pun memberi inspirasi kepada kami. Cikgu L, inovasi saya tu menang yang pasal orang di DPIK tu lah. Tahniah. Tapi kan saya gunakan kaedah PIK tu bersama anak-anak murid untuk flip classroom dan mereka suka. Saya menonton tadi tu. Cikgu Din teruskan. Kita tengok Cikgu L live dengan anak murid dia yang PIK tu. Alhamdulillah. Okey, baiklah kita go to saya ni. Saya bercakap, saya tengok jam. Saya cakap tengok jam. Yang kedua, bagi saya, apa yang Cikgu Linda, Cikgu J, Cikgu Julia, Cikgu L cakap, semua je betul. Iaitu kita jangan abaikan soalan yang diberikan, tengok tu gambar betul-betul, segala maklumat kita guna. Cikgu J pun pesan, kita kena belajar set masa. Sebab tu kadang-kadang, silapnya rakan-rakan kita di luar sana, mereka tak pernah ajar time management. Setuju tak? Pengurusan masa kena ada. Saya budak boleh set masa. Kalau saya memang saya kata okey, ada 1 jam, okey kita praktis barang rangsangan 40 minit dari sekarang kita ajar dia. Okey. Kemudian Cikgu Julius pun tambah pula. Cikgu Julius kata pastikan bila guna tu banyak baca supaya banyak input, supaya banyak pengetahuan boleh kita combinekan, contohnya tentang virus COVID-19. Kemudian yang paling penting itu ustazah kita melengkapi, jangan buat dosa. Masa tak dosa kalau lebih. Yang penting azab masa. Ni apa tu Cikgu Din, maksudnya saya pun setuju dengan apa yang Cikgu Julis cakap maknanya di sini sebenarnya rujukan utama untuk pembacaan guru-guru yang rakan guru yang ada di seluruh Malaysia ni, anda sepatutnya menggalakkan murid-murid itu membedah karya buku teks terlebih dahulu. Buku teks itu adalah karya yang rujukan utama sepatutnya. Ya, betul. Yang telah melepasi tapisan-tapisan Cuma Din. Cuma buku teks. Ada 2 orang panel penulis buku teks malam ni. Cikgu Julis. Cuma untuk buku teks masih relevan untuk karangan, untuk tata bahasa, tapi untuk komsas tak lagi. Dia kena update yang baru kan, kena update. Betul.
Okey, sebelum tu diingatkan kepada ahli panel supaya menjaga Z supaya tidak keluar perkara Z. Okey, baiklah. Okey, kita pergi pada yang kedua. Okey, kita ada saya minta, saya nak secara berfokus. Kita dah tahu karangan bahagian A dan bahagian B semuanya kita perlukan menjawab tugasan dengan betul. Kalau karangan bahagian A memang kita biasa latih pelajar dapat 3 isi. Okey, saya nak tanya sekarang, kalau karangan bahagian B, saya tanya seorang-seorang ya, kalau karangan bahagian B, kalau Linda galakkan budak buat 4 isi atau 5 isi. Silakan Linda, 2 minit. Okey, hormat masih time. Okey, saya galakkan pelajar buat 4 isi. Buat 4 isi yang betul-betul cemerlang. Tetapi cikgu kena ingat, 4 isi ni kalau pelajar yang lemah, jangan suruh dia buat 4 isi, buat 5 isi. Sebab mereka ada banyak lebih masa untuk nak menjawab. Nanti mereka akan tidur sebab cikgu suruh buat 4 isi. Jadi kalau untuk pelajar yang lemah suruh buat 5 isi, untuk pelajar sederhana dan cemerlang buat 4 isi. Tetapi isi itu haruslah mantap, betul-betul mantap dan cemerlang. Okey, mungkin ada dalam kalangan guru yang ajar anak muridnya 5 isi. Tapi kena bagi pilihan kepada anak murid 5 isi tapi bersyarat. Kalau masa tinggal lebih kurang 15 minit lagi sebelum habis waktu, maksudnya dah siap habis 4 isi, lepas tu nak buat isi kelima, tinggal 15 minit, abaikan isi yang kelima. Terus buat penutup karangan yang cemerlang. Sebab seperti apa yang Cikgu El kata tadi, pemerenganan haruslah seimbang kalau nak dapat cemerlang. Jadi apabila berlaku begitu, bila seimbang maka markah akan dapat markah tinggi. Tetapi 4 isi cantik, pendahuluan cantik, 4 isi cantik, tiba isi kelima pendek, penutup 1 ayat sebab tak singkat, habis takkan cemerlang. Jadi itu pesan saya. Okey, terima kasih. Kita bagi cap orang Sabah. Macam mana kalau Cikgu Julius? Bahagian B kadang-kadang. Okey Din. Ya, untuk bahagian B sebenarnya di peringkat SPM markah yang paling banyak ialah karangan bahagian B, itu sebanyak 100 markah. Jadi kalau pelajar betul-betul mampu menguasai bahagian B, tak mustahil mereka akan mendapat markah yang cukup bagus. Jadi pada saya, yang ini yang kita buat di Sabah lah, ini yang kita buat di sekolah saya. Jadi seperti kawan-kawan kata, pelajar mesti kita akan minta pelajar untuk menulis karangan yang betul-betul bagus dari aspek pendahuluannya, dari aspek isinya seimbang, juga dari aspek kesimpulan pun mesti seimbang. Dan setiap perenggan itu mesti sebab saya gunakan teknik imbakup sebenarnya. Yang dipopularkan oleh Cikgu Muhammad Nasir. Jadi saya tambah baik sedikit daripada teknik tersebut dan syukurlah jadi pelajar saya dapat menghasilkan karangan yang cukup bagus. Itu untuk calon yang kita nak push untuk yang cemerlang. Jadi kalau mereka betul-betul dapat menjaga masa, kualiti masa dengan bagus daripada pendahuluan, isi, dan saya minta mereka sebenarnya untuk menulis 4 isi sahaja sama dengan Cikgu Linda. 4 isi cukup bagus, huraian cukup bagus, ada peribahasannya, ada kosakata yang cukup menarik. Yang bombastik ni rakan-rakan saya tak berapa sokan kepada pelajar saya. Saya kata memadailah anda menggunakan perkataan yang tepat dalam ayat tersebut. Jadi saya jaga kualiti, jaga istilah dan juga jaga kosakata dan juga mesti ada ungkapan yang menarik sesuai dengan isi yang diberikan. Jadi itu mampu memberikan markah yang cukup cemerlang kepada pelajar. Okey, Cikgu J, macam mana pula kalau bahagian B? Ya, kalau bagi saya, okey. Kalau tadi ialah 8 minit, untuk karangan ini saya memenuhi kepada kehendak 141 iaitu 1 pendahuluan, 4 isi, 1 penutup, dan saya galakkan murid menulis sehingga 1 perenggan 1 muka surat. Tetapi janganlah kata 1 muka surat mesti 1 muka surat. Tak perlu. Kalau teks biasa, teks pad biasa tu 5 baris yang bawah tu kirakan kita abaikan. Sebab dalam buku teks jawapan yang sebenar tu dia adalah lebar sikit konteks buku jawapan tu. Jadi kalau dia tulis dari atas sampai ke bawah, 5 baris yang bawah tu kita boleh kosongkan dan mula pada muka surat yang baru. Dan dari kita nampak keseimbangan. Jadi untuk masa 13 hingga 15 minit 1 perenggan. Boleh take note Tadi karangan pandu 1 perenggan 8 minit, karangan penuh 13 hingga 15 minit 1 perenggan. Jadi cadangan saya lah, sebagai PDPC, guru-guru jangan mengajar 1 karangan untuk latihan kerja rumah. Latih mereka untuk 45 minit, ada dalam lingkungan 45 minit, 1 pendahuluan, 1 isi, 1 penutup. Bila latihan yang penuh, baru kita bagi karangan penuh. Ya, itu daripada saya. Okey, itu kita nampak. Saya harap penonton di luar sana memang banyak komen dan ada juga komen yang negatif, tapi saya pun abaikanlah. Ada juga yang komen negatif tu saya pun anak budak-budak kan.
Okey, jadi sekarang Alah, saya nak apa? penonton dan guru-guru di luar sana dapat ambil tips dan mereka boleh ulang benda ni. Dan saya rasa saya nak bagi kata laluan yang pertama dah pada sebelum Cikgu L nak beritahu yang pendapat dia, saya nak bagi kata laluan yang pertama. Okey, kata laluan yang pertama saya jemput Cikgu L lah untuk beritahu. Cikgu L, kata laluan yang pertama. Kata laluan pertama kejap saya ada bagi tu, terlupa lah tu Kita sebentar. berkolaborasi. Apa kata laluan pertama sekejap ya. Okey. Ini ada berapa kata laluan? Dua juga Dua je. Dua. Okey. Kata laluan pertama, sembang santai otai BM. Sembang santai otai BM. Jangan type ya, jangan type ada dash. Sekali lagi saya Ada dash sembang santai otai BM. Jadi jangan type. Memang pundak otai dah. Okey, silakan Cikgu L. Cikgu L punya pendapat. Ya, terima kasih. Okey, jadi perkongsian saya pula untuk karangan B sama seperti yang rakan-rakan Cikgu Din, Cikgu Linda, Cikgu J dan Cikgu Julis buat. Ya. Cumanya apa yang sebab kita nak membiasakan mereka, saya pun galakkan 4 hingga 5 isi bergantung kepada kebolehan murid saya. Kalau mereka tak boleh nak buat 5 isi dengan cukup matang, kita galakkan terus 4 isi tetapi betul-betul matang dan berkembang. Kalau mereka mampu untuk 5 daripada latihan-latihan kita, teruskan dengan 5. Apa yang Cikgu L lakukan di sekolah sebab sama seperti karangan A, kita kan kena patuh masa. Di sekolah memang murid-murid dah tahu Cikgu L selalu buat speed test. Pegang jam tet. Jadi kita akan buat speed test dalam masa untuk awal-awal memang kita bagi 15 minit satu perenggan. Makin lama dia makin cepat. 10 minit. Berapa dia dapat 10 minit? Ya? Jadi makin lama makin cepat. Jadi formula-formula sama seperti rakan-rakan yang lain. Cuma untuk penggunaan frasa menarik. Kan kalau murid kita rajin membaca seperti Cikgu Julis kata, dia suka membaca, dia akan jumpa macam-macam frasa menarik yang bombastik, yang terkini, yang kadang-kadang Cikgu L pun terpaksa rujuk kamus, kadang tak faham maksud. Jadi ingatan untuk murid jangan terlalu gairah untuk menggunakan kata-kata bombastik ini sehingga lari daripada tujuan kita nak menulis tu. Ya? Guna tak tepat. Jadi yang tu kena hati-hati. Mengelakkan tersasar daripada tujuan penulisan tajuk dan isi tersebut. Setuju. Itulah yang dilakukan. Sekarang kita dah kupas secara total. Jadi rumusan daripada pandangan rakan-rakan panel untuk kertas 1 bahagian A dan bahagian B. Pertama, kita hendaklah menjawab tugasan dengan betul, jawab apa yang ditanya. Dan selalu yang selalu pelajar cuar iaitu tidak menjawab soalan apabila soalan tanya berikan pendapat anda. Kata ganti nama diri anda kadang pelajar tersalah mendefinisikannya dengan betul. Yang okey. Kemudian ingat pesan Cikgu Linda tadi, jangan abaikan isi-isi penting. Ingat pesan Cikgu Jalil, okey, setkan masa, bagikan masa dengan baik. Ingat pesan Cikgu Julius, banyakkan baca dan jawab tugas yang diberikan. Dan ingat juga pesan Cikgu L tadi, bahawasanya kita dalam menggunakan perkataan yang menarik dan sebagainya. Dan secara rangkumannya sebenarnya pelajar tu buat 4 isi pun boleh, 5 isi pun boleh. Dan saya beritahu, kalau kita sekolah yang bagus, saya ambil contoh lah, kalau macam saya kan, saya sekolah kluster dan saya kebetulan pula dapat kelas pertama. Jadi memang pelajar-pelajar saya akan buat 5 isi sebab saya dah latih mereka untuk menghasilkan karangan matang. Saya rasa semua panel setuju. Kita guru-guru di luar sana latih pelajar untuk buat karangan matang. Apa yang maksud matang? Masing-masing. Yes, masing-masing boleh. Cikgu Julis. Mereka janganlah guna 3 isi untuk karangan penuh dan dia mengharapkan A+. Kat situ saya. Kalau buat 4 isi, kalau 4 isi masih boleh berharap untuk dapat A+. 4 isi tu kira minimum untuk karangan bahagian B. Betul. Tiga tu mengharap untuk A- boleh. Tapi untuk pergi kepada A+ sangat susah. Anak-anak di luar sana Nanti turun ke B+. Semua ahli panel. Ya, betul. Buat nombor 3, buat 3. Semua ahli panel buat 3. Buat 3, baru pangkar. Tak boleh. No. Tak boleh.
Memang malam ni borak santai, lawak-lawak. Ada komen dia kata cikgu ni buat lawak pula malam ni. tak lawak maknanya tak meriah kan. Okey rakan-rakan. Sekarang ni saya akan pergi pada fokus saja sebab kita lebih kurang lebih kita ada setengah jam. Saya akan pergi pada fokus saja. Jadi saya akan pergi pada fokus iaitu karangan bahagian soalan kertas 2. Kertas 2 untuk rumusan. Jadi saya berikan laluan kepada panel yang akan berbicara untuk rumusan. Silakan Cikgu J yang akan berbicara untuk rumusan. Okey, sebelum saya berbicara tentang rumusan, saya kongsikan yang ini dulu. Sekejap minta izin kejap, saya tak ambil masa. Kejap ya. Okey, saya ni pun adalah kolaboratif idea yang Cikgu Julis pernah kongsikan pada saya satu ketika dulu. Yang ini ialah bahagian format markah. Okey, yang ini saya rasa cikgu boleh take note ni untuk kemudahan bersama-sama. Hari ni Cikgu jadi hanya akan bermain dengan masa je, nampak kan? Okey, ini adalah perkara yang perlu dititik beratkan. Tentang masa. Okey, saya harap rakan-rakan adalah dapat melihat di sini. Okey, yang kedua tentang rumusan, saya bekalkan juga adalah contoh. Contoh yang perlu kita tahu. Okey, kalau dalam rumusan kita kena tahu, kita mesti kena ada penanda wacana yang kita nak gunakan. Ini juga satu perkongsian daripada Cikgu Julie satu ketika dulu bersama dengan saya, dan saya telah buat bahasa yang mengikut keperluan semasa. Okey, kredit diberikan kepada Cikgu Julie lah di situ. Okey, ini ialah tapak kerangka yang perlu diberikan perhatian. Mesti petikan membincangkan atau rumusan membincangkan mengikut keperluan. Okey. Jika pelajar kelas depan bagaimana nak mengajar, jika kelas sederhana dan belakang bagaimana kita nak ajar dan kita nak praktikkan. Dan di sini ialah contoh skrip cemerlang. Di sini cikgu-cikgu boleh snap. Kalau kita tengokkan perkiraan, kita dapat lihat daripada petikan membincangkan atau rumusan membincangkan, kita boleh buat dalam bentuk frame bagaimanakah tulisan kita. Jadi kita dapat dalam lingkungan 20 hingga 23 baris. Bermakna kita tak perlu kira patah perkataan. Kita tak perlu kira patah perkataan. Jadi murid-murid kita akan dah praktis dengan cara yang betul. Bermakna ada dalam kelompok itu ada isi yang nak disambungkan ke dengan perkataan kata hubung dan boleh, tiada masalah. Yang penting isinya tidak mengkesampingkan keperluan pada kehendak soalan tu. Kalau dia nak manfaat mesti sampai kepada manfaat. Kalau dia kata dia nak kebaikan mesti sampai kepada kebaikan. Kalau dia kata langkah mesti sampai kepada langkah. Tapi kena ingat huraian dan contoh mesti diabaikan. Dan bila kita nak menjurus kepada soalan isi tersirat, kita perlu kontrakan dengan isi tersurat. Biasanya kalau dikatakan di situ kebaikan, dia mesti dia punya orang kata keseragaman itu mestilah cara langkah. Kadang-kadang dia bagi langkah isi tersurat mesti kesan kepada isi tersirat. Jadi perkara tu mesti ada synchronize orang kata di situ. Jadi dalam kesimpulan pula mesti kena ada cadangan dan harapan yang ditulis dalam satu ayat. Tapi ingat ya anak-anak dan juga rakan-rakan guru, harapan itu bukan bermaksud saya berharap. Itu kesilapan yang biasa kita alami sekarang ni kan. Dia kata harapan saya dan saya berharap, bukan. Jadi kalau cadangan tu kita mencadangkan, dan harapan itu ialah apa kesan cadangan itu kepada individu, masyarakat dan negara. Jadi kalau kita tengok secara terus ini ialah formula untuk kesimpulan. Ini formula untuk kesimpulan. Mesti ada cadangan dan harapan. Kemudian untuk isi tersurat, kalau untuk isi ayat permulaan untuk pendahuluan, ini teknik yang kedua. Dan ini ialah teknik yang pertama. Ini saya ambil soalan 2017 lah sebagai contoh. Okey. Dan yang terakhir saya kongsikan, ini ialah kata kunci yang boleh digunakan dalam tukar sinonim. Okey. Tukar sinonim. Ini juga boleh digunakan untuk memahamkan kata kunci untuk karangan berpandu tadi yang dimaksudkan oleh Cikgu Linda tadi
Okey, yang ini dan yang ini. Okey, jadi saya rasa perkongsian sangat padat dan padu. Saya dah tengok dah mana keperluan yang saya nak bagi dan itu. Jadi kalau rasa pembentangan saya ni macam terlalu laju, cikgu-cikgu tak apa, nanti cikgu-cikgu boleh tengok semula untuk dengar baik-baik apa yang saya cakap. Jadi sebenarnya kredit saya berikan kepada Cikgu Julis. Rasanya perkongsian saya tadi ialah daripada Cikgu Julis, kan Cikgu Julis? Tuan sudah tambah baik. Cuma Din, saya nak tambah sedikit. Okey, untuk memudahkan pelajar mendapat 2 markah bahagian pendahuluan, saya minta pelajar untuk menggunakan teknik yang kedua. Bermula dengan rumusan membincangkan dan tidak perlu ada lokasi, ya. Jadi dah dapat 2 markah dalam tangan, jangan risau. Yang kedua ialah pelajar kena baca betul-betul arahan isi tersirat. Sebab sangat menyedihkan apabila pelajar kehilangan 4 markah untuk isi tersirat. Jadi ini yang berlaku pada tahun 2019 lah. Okey. Dia terlalu jauh yang macam tahun lepas dia murid-murid tu calon-calon tu menjawab terlalu jauh. Memang tak nampak langsung dia punya ni, memang tak kena pada keperluan soalan tu. Okey, cik. Sebab dia saya tahu sebab apa. Sebab soalan tanya tentang peranan nak galak ibu bapa buat IBG kan. Jadi dia ingat apa yang nampak lah, bagi hamper, bagi apa itu. Betul. Jadi ingat pesan Cikgu Cik. Satu lagi Cikgu Din. Dalam petikan itu ada 2 perkara. Dalam petikan itu ada 2 perkara. Satu isi tersurat dan satu ialah jawapan nombor 2 pemahaman. Okey. Dalam petikan ada isi tersurat dan juga soalan pemahaman nombor 2. Itu saya maklumkan. Okey. Jadi sebenarnya untuk makluman rakan-rakan panel, kita memang sahaja dedahkan sikit-sikit sebab kita nak suruh penonton di luar sana jangan lupa follow up ya. Follow Cikgu Linda punya channel, follow Cikgu J punya channel, follow Cikgu Julius punya channel, follow Cikgu L punya channel, dan jangan lupa juga Cikgu Din. Kita bagi peluang pada di luar sana mereka mengenali dengan lebih rapat dengan mengikuti channel cikgu-cikgu ni. Baru nampak. Jadi malam ni kita tak boleh nanti kan dia tak tengok channel kita. Kita bagi sikit. Okey, sebab kita kejar masa ni panel lah supaya takutkan kita ada sesi soal jawab. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua iaitu soalan 2B, C dan D. Silakan pakar kita Cikgu Julius dari Sabah. Okey, terima kasih Din. Okey, terima kasih ya. Baik, jadi pertama untuk bahagian 2B, 2C, 2D dan 2D. Pertama saya nak ulang balik. Pelajar mesti membaca teks Komsas 1. Okey, pertama yang mesti membaca. Anda tidak akan dapat menjawab soalan itu kalau Anda tidak membaca teks tersebut. Okey, saya nak fokus dulu untuk soalan 2B ya. Mohon note baik-baik. Yang tak pernah keluar ialah cerpen Munshi tingkatan 4. Itu tak pernah keluar. Tahun lepas dah keluar Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Dah keluar. Jadi yang tak pernah keluar Munshi, kemudian tinggal Munshi lagi yang tak pernah keluar ya. Kemudian sila beri penekanan juga kepada cerpen Cinta Ahmad Mutawakil tingkatan 5 yang tu dah keluar tahun 2019 bulan Jun ya, ulangan. Jun. Kemudian satu lagi tolong juga beri penekanan kepada drama Berkhidmat untuk Negara tingkatan 4. Yang ni dah keluar tak silap saya Jun 2018 ya. Jadi tahun lepas yang dah keluar ialah cerpen tingkatan 4. Jadi pada saya giliran tahun ini ialah tingkatan 5 pada saya lah. Sama ada nak ulang balik Bukan Gila ke, Hipotensi ke, Gerhana Manusia ke, ataupun Cinta Ahmad Mutawakil. Jadi kepada semua pelajar, Anda tolong jangan spot mana yang akan keluar. Pertama, Anda kena baca teks tersebut. Baca teks tersebut dan selepas Anda baca semua, buat nota dengan cukup lengkap, barulah Anda buat latih to be menjawab soalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ialah Anda kena tahu teks ataupun bentuk soalan yang akan dikemukakan dalam soalan 2B. Okey, untuk soalan yang pertama, soalan yang dikemukakan ialah pemahaman teks. Ini 2 markah. Jadi para pelajar
mudah mendapat markah bahagian ini kerana jawapan terdapat dalam petikan. Ingat ya, 2 markah terdapat dalam petikan. Kemudian soalan yang kedua tu ialah soalan yang berbentuk kebat. Isu yang ditanya ialah yang terdapat dalam petikan, sama ada drama ataupun cerpen. Jadi tahun lepas kebanyakan calon dapat markah 3 markah penuh. 3 markah penuh ya, tak ada masalah. Itu tentang bagaimana kita nak kebaikan ataupun memahami budaya orang lain. Jadi kebanyakan calon dapat jawab dengan cukup bagus. Cuma masalahnya ialah soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga tu ialah soalan tentang aspek Okey, empat markah. Jadi 4 markah sama ada akan tanya persoalan, nilai, latar dan juga pengajaran. Jadi semua adakah suara saya boleh dengar? Dengar. Boleh dengar. Dengar ya? Dengar. Teruskan. Lain tak bagus, Din? Tak apa, teruskan. Okey, itu yang bahagian B. Okey, sekarang bahagian 2C ya, 2C. 2C ini mudah aja. 2C akan soal tentang prosa tradisional. Ini sebenarnya sangat mudah sebenarnya kerana 2 saja. Okey, 2 saja. Tingkatan 4 kepimpinan melalui teladan dan juga burung terbang di bisikan nada. Tahun lepas yang keluar ialah prosa tingkatan 5. Tingkatan 5 ya yang keluar. Okey. Jadi dari segi dari aspek bilangan mana yang dah keluar ni, tingkatan 4 Jun 1 kali dah keluar, November 2 kali dah keluar, tingkatan 5 Jun 2 kali keluar, November 2 kali keluar. Jadi pelajar pada tahun ini, saya minta pelajar tahun ini di samping anda memberikan fokus kepada tingkatan 5, beri tumpuan yang lebih kepada teks tingkatan 4. Ya, betul. Tingkatan 4. Itu tentang Kertalasari kehilangan burungnya. Ya. Yang itu paling murid ingat. Yang itu paling diingati murid. Din, Burung terbang. soal burung kalau di Sabah, gemuruhnya Din, soal burung. Jadi pelajar mudah ingat burung, ingat Kertalasari. Itu kata kuncinya. Okey, teruskan. Okey, 3 minit lagi, 3 minit. 3 minit lagi. Baik, untuk soalan 2D ya, soalan 2D. Saya akan cepat nih, soalan 2D. Okey, untuk soalan 2D ini adalah soalan tentang puisi tradisional dan juga sajak. Okey, untuk tahun ini sila beri penumpuan kepada Gurindam 12 pasal yang ketiga. Kemudian tingkatan 4 juga sila beri penumpuan kepada Sang Gembala Kuda. Ini tak pernah keluar. Sang Gembala Kuda. Tinggal 2, tingkatan 4 tinggal 2. Satu yang Gurindam, satu lagi itu yang sajak lah. Kemudian untuk tingkatan 5 sila beri penumpuan kepada Sajak Sejadah Rindu. Erti Hidup Bererti. Kan hari itu Cikgu Tio sudah diundang oleh Cikgu J kan? Ya, betul. Saya baru telefon dia. Dia ada kat Kuantan tapi saya tak sempat jumpa dia. Tadi saya berat dengan dia. Kalau nak faham lagi sajak tu, dengar lagu saya di YouTube. Ya, betul. Okey. Kemudian satu lagi sajak Kudu Perang, ya, Kudu Perang. Okey. Kudu Perang ni kalau macam tahun lepas kan, tahun lepas yang keluar ialah cybermerdeka.com.my. Okey, jadi kita pun tak pernah terfikir yang itu akan keluar. Kita tak target pun. Tak target pun. Jadi tahun ini tak pernah mungkin kita fikir Kudu Perang akan keluar. Jadi sila beri tumpuan kepada Kudu Perang juga. Sila juga beri tumpuan kepada Sejadah Rindu, kepada Erti Hidup Bererti, kepada Sang Gembala Kuda. Maksudnya di sini pelajar mesti membaca, mesti memahami, mesti menghayati setiap sajak yang tak pernah keluar. Okay? Jangan spot ya. Jangan spot. Okey. Kemudian yang terakhir. Baca semua. Wajib. Okey. Yang terakhir ialah pelajar kena membiasakan diri untuk menjawab soalan sajak ataupun puisi tradisional. Okey, untuk soalan yang pertama, yang ini 2 markah, biasanya kalau sajak akan disoal tentang maksud rangkai kata, maksud rangkap ataupun pemahaman teks.
Maksudnya di sini ialah pelajar mesti ada kemahiran untuk menginterpretasi teks, untuk bedah teks. Ya, Betul. bedah teks. Jadi kalau pelajar tak memahami sajak, sama payahlah. Tahun lepas kebanyakan calon paling daripada 9 markah, ramai yang dapat 1-2 markah sahaja. Gara-gara tak memahami sajak. Jadi kalau tahun ini keluar balik sajak ataupun puisi tradisional yang lain, pelajar akan kehilangan banyak markah kalau anda tak menghayati teks tersebut. Okey, ya soalan yang kedua yang ditanya ialah tentang isu yang terdapat dalam karya tersebut. Okey, maksudnya apakah isu yang terdapat dalam sajak Erti Hidup Bererti? Apakah isu yang terdapat dalam sajak Sejadah Rindu? Apakah isu yang terdapat dalam Gurindam 12 pasal yang ketiga? Jadi pelajar kena faham isu ini, ya, faham isu ini. Dan isu ini sebenarnya hanya dalam lingkungan sajak tersebut dan biasanya akan berlaku, contohnya macam sajak Erti Hidup Bererti, ya, pengabaian tentang pengabaian orang tua kan. Jadi isu ini berlaku dalam situasi sekarang ini, ya, berlaku. Jadi pelajar mesti memahami semua itulah. Dan soalan yang ketiga tu, rakan-rakan, soalan yang ketiga tu ialah soalan tentang aspek Komsas yang ditanya, ingat ya, tema wajib. Sebelum ini kita kata tema tak mungkin keluar, tapi tahun lepas keluar. Okay, tema akan keluar, persoalan akan keluar, nilai akan keluar, pengajaran akan keluar. Jadi semua ini pelajar kena hayati, kena latih to be. Jangan buang masa walaupun hanya 26 markah untuk Komsas, tetapi kalau anda tak jawab, anda akan tak dapat markah untuk cemerlang. Hati-hati. Itu dia, pada Cikgu Jul banyak tu. Jadi kalau pelajar yang tertinggal, lepas ni dia boleh ulang, dia tengok balik apa yang keluar daripada ni apa tu? Cikgu Linda dah catat. Cikgu Din, nak bagi tahu. Bila dalam soalan 2C, betul Cikgu Julius, dalam soalan 2C biasanya dia tidak akan tanya soalan Komsas di situ. Betul Cikgu. Kita takut murid ni dia ingatkan cikgu kena belajar Komsas lah untuk jadi dua teks Komsas yang klasik tu dia takkan tanya aspek Komsas. Tapi ingat kaitkan sinopsis cerita itu dengan isu-isu semasa. Yang itu penting. Betul tuan. Betul tuan. Baiklah, terima kasih penerangan jelas. Jadi kita bagi masa 5 minit pula kepada, tadi kita beralih pada soalan tata bahasa orang Johor kita. Lepas ni Cikgu Linda dia akan berperibahasa dengan juga novel. Okey, orang Johor, Cikgu L, tata bahasa Cikgu L, silakan. 5 minit dari sekarang. InsyaAllah 5 minit ya. Secara ringkas tepat ya. Jadi kawan-kawan yang lain, panel-panel lain pun boleh bantu untuk memberikan idea-idea ya. Jadi untuk soalan 3A, selalu kita sayanglah sebab murid-murid kita kadang-kadang kehilangan markah kat sini sebab perkataan yang diberi itu mereka tak pernah jumpa. Betul. Jadi macam mana kita nak galakkan ni? Saya suka sangat dengan Cikgu Julius yang minta murid amalkan budaya membaca. Bila dia rajin membaca, dia akan jumpa perkataan-perkataan baharu dan kita galakkan murid ada satu buku kecil, macam buku 35 tu pun tak apa, tulis perkataan-perkataan baharu yang mungkin mereka tak pernah jumpa. Boleh tanya dalam kelas, boleh rujuk kamus. Dan saya sendiri minta pelajar untuk menjadikan Kamus Dewan Bahasa edisi keempat itu sebagai teman rapat. Biarlah orang kata kita tak apa baca kamus. Kerana kebiasaan baca kamus itu dapat membantu untuk soalan 3A. Sebab sekarang pattern ataupun pola soalan ini tahun lepas dia guna perkataan yang menggunakan kata pinjaman, betul ya? Kata pinjaman dan imbuhan awalan pinjaman. Betul. Untuk imbuhan awalan pinjaman, saya suka sangat video yang Cikgu Linda buat tu. Dia memudahkan untuk murid-murid ingat tata bahasa di mata kita. Jadi video-video kawan-kawan ni sebenarnya saya gunakan untuk flip classroom dan sangat membantu ketika PKP ini. Ya. Untuk soalan 3A ni, ingatkan pelajar bila bina ayat, mesti ayat itu dapat menjelaskan maksud. Menjelaskan maksud dan bermakna ayat itu. Mungkin cikgu-cikgu pernah jumpa anak-anak murid dia tak tahu mungkin perkataan delegasi dia tak tahu maksud. Jadi dia buat ayat macam mana agaknya Cikgu Din? Kalau dia tak tahu maksud ni. Cikgu Jaya sedang mengajar maksud delegasi. Yang paling teruk lagi emak sedang masak delegasi. Cikgu saya.
saya nak tunaikan ni adalah bekas anak murid saya. Sekarang dia mengajar di sekolah MRSM Tunggah Fababa. Kalau masa sekolah dulu memang nakal-nakal, sekarang jadi cikgu dah. Berkesan hasil didikan cikgu-cikgu macam kita lah. Dia tengok gambar dia melakon tu. Ex-student saya dari Sarawak, dulu ramai yang dah jadi cikgu dekat Semenanjung ni. Okey, teruskan cikgu. Alhamdulillah. Teruskan Jadi cikgu. begitulah. Untuk soalan 3A ni kalau boleh kita dapatkanlah markah penuh ya. Markah penuh sayang sebab hari-hari dah menulis karangan, takkan bina ayat yang mudah itu kita nak sia-siakan markah ya. Jadi cara untuk galakkan murid-murid ni melalui pembacaan ya, dan buatlah catatan. Buku kecil tu penting pada saya. Tulis perkataan-perkataan dan kita galakkan murid ingatlah perkataan-perkataan yang sekarang popular ni selain rangkai kata dan kata-kata pinjaman ni sebenarnya banyak, bukan kata pinjaman bahasa Inggeris sahaja. Dan ingatkan pelajar baca arahan soalan sebab dulu pernah ada soalan yang membenarkan kita menambah imbuhan, betul tak? Jadi kalau biasa kita kata tak boleh tambah apa-apa, tak boleh tambah imbuhan, tak boleh jadikan kata ganda, kata nama khas dan sebagainya. Tetapi kerana ada tahun bila saya tak ingat, tahun berapa yang dia membenarkan adanya, 2014 kalau tak salah. 13. Jadi apa-apa pun 13. Jadi walau apa pun baca arahan soalan. Sayang kerana kita boleh kumpul 6 markah di situ. Jadi soalan 3A ni sayang. Kita kena ambil markah-markah yang diperuntukkan. Untuk kita tu kena ambil. Kemudian untuk yang seterusnya nanti kita sambunglah. 5 minit dah tu. 6 minit. Dan seterusnya kita boleh ikuti channel Cikgu L. Tapi saya nak Cikgu L terus cakap 3B, 3C, 3D. Sebab 3E Cikgu Linda akan cakap. Okey, secara 3B. 3B ni dia lebih pada pelajar kena kuasai analisis ayat. Macam contoh yang baru-baru ni kita ada bincang bersama Cikgu Din dalam sembang santai, ayat songsang, kuasai ayat songsang. Kalau kita dah tahu ayat songsang, secara tak langsung kita dah tahu subjek predikat. Ayat susunan biasa, ayat susunan songsang, kita tahu subjek predikat. Jadi yang ini dan selalu kekeliruan akan timbul bila mereka diminta menjawab ayat pasif dan aktif. Activation dia tertukar activation dengan songsang. Yang penting untuk ayat songsang kita hanya pindahkan kedudukan subjek, predikat dan objeknya. Tidak ada langsung mengubah imbuhan. Ingat yang tu. Walaupun dah ulang-ulang tapi time berjawab tu kadang-kadang ada kekeliruan. Sayang. Okey, kemudian 3C ini formula saya boleh guna ni, hutang jawapan ni. Boleh. Jawapan. 3C ialah kesalahan ejaan dan imbuhan. Kadang-kadang kesalahan itu kita dah berulang-ulang kali gunakan kesalahan ejaan bila nak jarak, bila nak rapat. Dan sekali lagi video Cikgu Linda tu boleh ulang-ulang. Bila imbuhan ni, semua imbuhan dia eja rapat. Katakan. Semua imbuhan dia eja rapat contoh. Bila dia jadi jarak. Contohnya kata majmuk, berapa yang rapat selain yang tidak mantap itu dia eja jarak. Ini semua merupakan satu perkara yang anak-anak murid dan guru-guru kena beri penekanan kepada murid-murid kita sebab soalan ni sebenarnya tak susah tak susah ejaan dan imbuhan. Dan satu lagi kalau kita tengok surat khabar, berita-berita, media-media sosial boleh menjadi medium ataupun bahan bantu kita mengajar. Banyak kesalahan-kesalahan pada media yang boleh kita jadikan sebagai contoh untuk soalan 3C. 3C. Okey. Jadi saya sampai 3D. 3D penggunaan kata, istilah dan kesalahan bahasa. Jadi kat sini kalau kita tengok soalan-soalan, kadang-kadang pelajar keliru. Adakah itu kesalahan kata atau kesalahan ejaan? Kesalahan kata atau kesalahan imbuhan? Jadi kat sini selalu murid saya istilah yang tepat tapi
mereka membetulkan kesalahan ejaan. Jadi kena tahulah kalau istilah tu mesti perkataan. Istilah itu digunakan tepat pada maksud. Istilah ni dia ada larasnya. Kalau istilah itu berkaitan teknologi, laras teknologi. Macam kita contoh ayatnya ibu memasak. Jadi penggunaan istilah laras bahasa memasak, secubit garam. Kita tak kata segenggam garam. Kita kata istilah itu. Genggam penumbuk. Segenggam garam. Ataupun nak potong bawang tu apa istilah yang tepat? Potong apa istilah yang tepat, Cikgu J? Menghiris bawang nipis-nipis. Kita tak kata apa kalau bukan menghiris, menumbuk bawang boleh, tetapi mengikut konteks ayat. Itu istilah lah. Mengupas bawang. Jadi kita katakan kepada murid istilah ini digunakan mengikut konteks, mengikut konteks dia, mengikut laras bidang yang disesuaikan dalam ayat, ya. Jadi yang ini pun melalui pembacaan juga kita dapat meningkatkan kosakata dan istilah. Ya. Jadi insya-Allah itu antara tips-tipsnya. Yes, banyak dah tu. Ramai dah komen banyak. Cikgu Din. Nak tambah, asyik nak menambah je kan. Ni nak tambah. Kalau kita tengok 3C tu budak dia kata jangan tukar perkataan tu. Itu yang penting. 3C dia jangan tukar, dia betulkan. Itu kena betul Dia betulkan 3C jangan tukar perkataan, dia betulkan ejaan, betulkan imbuhan. Tapi bila dia pergi kepada 3D, dia kena ada 3 perkara. Dia kena tukar. Tambah dengar, dia kena tukar. Tambah, tolak ataupun tukar. Maksudnya tambah perkataan macam kalau apa tu beratus orang, beratus-ratus tambah kan. Kalau dia kata kurang, semua guru-guru buang. Kalau tukar, menuntun. Jadi dekat situ. Kemudian saya ada satu soalan. Saya nak tanya ni. Kalau macam mana nak digalakkan? Saya nak tanya ni. Sebab macam mana kita nak galakkan murid? Sebab dia banyak yang bertanya. Macam mana? Nak buat dalam bentuk jadual kah? Nak buat dalam bentuk terus kah? Macam mana? Siapa nak jawab ni? Jawapan dalam bentuk jadual ke? Kalau bentuk jadual tu masa latihan di kelas boleh, tetapi untuk peperiksaan rasanya kita tak galakkan dalam bentuk jadual. Cuma mungkin guru yang menjadi pemeriksa, Cikgu Linda, kita periksa dalam bentuk jadual. Okey, untuk buang masa. Tulis nak kena garis. Tulis yang salah, tulis yang betul. Tulis yang salah, tulis yang betul. Jangan fikir yang mana istilah mana ni. Tak payah tulis istilah apa, tak payah. Tulis saja yang mana yang betul. Tak payah. Sebab masa sangat berharga. Saya nak tambah, Din. Sila. Saya nak tambah. Seperti kata Cikgu Lina tadi, pelajar tak perlu buat jadual sebenarnya. Nyatakan kesalahan dan betulkan. Jimat masa. Okey, saya nak tambah sedikit untuk soalan 3B. Tahun lepas itu mencerahkan sambung ayat. Yeah. Jadi tak pernah ditanya tentang cakap ajuk, cakap pindah dan sebaliknya. Tidak pernah ditanya. Dah lama tak ada. Manalah tahun-tahun ini keluar. Manalah tahu. Kan? Lebih daripada 10 tahun cakap ajuk, cakap pindah. Ya, betul. Ya, betul. Satu lagi yang tak pernah ditanya ialah membina ayat daripada perkataan bahasa istana. Tak pernah. Membina ayat daripada perkataan bahasa istana. Jadi pelajar juga perlu latitubilah tentang membina ayat ini. Okey. Itu saya sebagai pengajar. Cikgu Din, kejap saya. Tadi Cikgu Linda kata yang salah betul. Betul Cikgu Linda kan? Tapi kita tambah sikit. Bila murid letak yang salah, dia jangan buat teks, dia buat anak panah. Dia buat anak panah lagi bagus. Kita letak murid yang salah dan letak anak panah, dia betul. Jadi dari segi bahasanya, itu yang paling mudah difahami. Lebih baik. Maknanya yang salah jadi betul. Sebab dia letak anak panah. Yes, anak panah. Okey, kepada ahli panel, sebelum tu saya nak bagi kad kuning
Kak Kuning ni dia dekat hotel. Ada meja warna kuning. Kak Kuning kepada Cikgu L tadi sebab dia dah terkeluar sesuatu jadi tut. Cikgu L dapat Kak Kuning. Dia keluar, dia tanya Cikgu Linda dia ada keluar satu perkataan tut. Jadi sangat sensitif. Okay, censored. Saya cover tadi tu. Okey, sekarang ni kita tak banyak masa. Saya bagi masa 6 minit untuk Cikgu Linda untuk peribahasa dan novel. Silakan Cikgu Linda. Okey, peribahasa ya. Bahagian peribahasa ni untuk kertas 2 kena hati-hati sebab dia kena betul-betul tepat. Contohnya, soalan SPM pernah tanya, jawapan dia sepatutnya mencurah ke daun keladi, tetapi pelajar buat mencurah di daun keladi. Ke itu tukar kepada di. Salah. Zret. Salah. Kosong markah. Okey, berbeza. Pernah 1 tahun, soalan jawapan tak ada titik. Jawapan tak ada titik pun tolak setengah markah. Zret. Tolak setengah markah ya. Sayang. Okey. Jadi kedudukan peribahasa. Okey. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mana satu dulu? Duduk ke berdiri? Jadi logiknya duduk. Kemudian peribahasa itu harus tepat. Masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang apa? Masuk kandang apa? Masuk kandang harimau. Kita faham harimau. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Gitu. Jadi saya selalu cakap anak murid, masuk kandang rimau kau mampu lah kena faham. Jadi maksudnya peribahasa tu kena betul. Linda nak tanya satu. Okey, bulat air kerana pembentung, bulat manusia ke bulat kata yang kita guna? Okey, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana banyak makan. Seperti waktu PKP saya naik di bawah. Bulat kata kan? Okey, mana satu yang betul? Saya bagi penjelasannya. Dalam SPM pernah tanya, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Betul. Bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Betul. Betul. Kalau saya tak bagi tahu ya, takut kau tak betul. Tapi itu yang saya faham. Jadi logiknya bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Tapi bulat manusia pun boleh lagi diterima. Boleh diterima. Okey. Jadi itu untuk peribahasa. Saya sentuh sikit lagi peribahasa iaitu saya pusing balik pasal karangan ya. Jadi dalam karangan, untuk mendapat karangan cemerlang, kalau nak memasukkan peribahasa, janganlah tulis bak kata pepatah. Bahaya. Bukan tak boleh. Dia sangat bahaya kerana pepatah ini dia ada peribahasa yang pepatah, ada peribahasa simpulan bahasa, ada peribahasa bidalan. Itu sebab kalau kita mengajar anak murid, okey, dengan senyap anak murid mendengar, jangan letak pepatah sebab peribahasa paling besar. Bawah peribahasa ada pepatah. Ibu dia. Peribahasa apa? Peribahasa tu mak dia. Mak dia. Anak dia pepatah. Oh, mak Mak dia. Ada kau keluar pula. Aduh. Anak ialah. Jadi kita pakai nama mak dia kan. Pakai nama mak dia. Mak dia. Jadi kat situ kesalahan tau. Nanti kita akan kurungkan. Salah ni macam tu. Hati-hati untuk peribahasa. Gunakan kata peribahasa. Macam tu lah. Okey, jadi itu bahagian peribahasa yang boleh saya kongsi. Kalau nak faham lagi mengenai peribahasa, bukalah. Tengok video. Cikgu Linda mancing. Cikgu Linda semua ada. Tengok video. Cikgu Linda pegang belut. Pergi memancing, Cikgu Linda pergi sana, pergi sini. Cikgu Linda tangkap belut. Silakan novel Linda. Okey, habis kita pergi pada novel. Novel ni sebenarnya ada 3 aspek, 3 perkara yang ditanya. Ini berdasarkan analisis saya. Yang pertama ialah aspek sastra. Aspek sastra ni dia bagi kepada 2 ya. Iaitu satu, aspek sastra dia tanya umum. Bermaksud kalau dia tanya huraikan persoalan yang terdapat dalam novel. Maksud dia umum. Okey, tapi ada kalanya SPM dia akan tanya huraikan persoalan kasih sayang yang terdapat dalam novel yang anda pelajari. Maksudnya itu khusus, aspek sastra secara khusus. Satu aspek sastra secara umum,
satu secara khusus. So kenapa lembaga, sebutlah lembaga peperiksaan pula, tak apalah kan soalan daripada lembaga peperiksaan, apalah masalahnya kan. Okey. Kalau lembaga peperiksaan dia nak uji pelajar ni, dia menguasai atau tidak keseluruhan novel, maka dia akan tanya secara khusus. Maksud kalau dia tanya persoalan kasih sayang, pelajar kena tahu sekurang-kurangnya 2 sebab jawapan nak 2 tapi digalakkan menjawab 3. Digalakkan menjawab 3. Mana tahu satu salah, satu betul dan dapat markah penuh. Okey. Aspek yang ketiga iaitu kebat dia. Kebatnya itu mungkin dia akan tanya peristiwa yang menarik perhatian anda, ataupun dia akan tanya unsur kejutan, ataupun dia tanya unsur suspense, ataupun wajahkah pengarang menghabiskan jalan cerita sebegitu. Mungkin sebab itu soalan SPM pernah tanya. Jadi bermaksud novelnya ada 3. Itulah yang saya sebut 3. Jadi kat situ apa yang saya takut ada saya tertinggal. Jadi cara kita menjawab untuk aspek sastra yang saya katakan satu umum satu khusus, iaitu pernyataannya haruslah umum, tidak boleh letak nama watak Zen. Saya beritahu anak murid saya, bahasa Melayu ini jawapan kamu betul tapi salah sebab dia sangat teknikal. Okey, maksudnya kalau letak nama watak di dalam pernyataan itu salah jadinya. Jadi pastikan tiada nama watak. Apabila kamu masuk contohnya, masuk contohnya barulah letak nama watak, sebab, akibatnya, macam tu. Jadi itu Cikgu Linda, kalau pewatakan macam mana Cikgu Linda kalau pewatakan? Pewatakan tak apa. Pewatakan macam mana? Cikgu L sila jawab. Kalau dia tanya. Kalau pewatakan macam mana? Kalau pewatakan, kita dari segi teknikalnya kena sebutlah seorang yang. Seorang yang. Orang yang berapa juga nama seorang maksudnya yang. perlu tak nama watak kat depan tu? Boleh. Watak. Kita kena sebut dulu ya. Tengok pada arahan soalan. Contohnya Anan seorang yang bla bla bla. Betul kan? Maksudnya bila kita nak jawab soalan, kita kena sebut dulu. Ayat pertama dah sebut. Watak utama dalam novel ini ialah siapa? Ya, sebut pada ayat pertama. Kena sebut lepas dulu. tu barulah dia seorang yang berani. Sebut dulu. Kalau soalan tanya watak utama, maka nyatakan dulu watak utama dalam novel ini apa. Dia seorang yang apa. Sama juga dengan soalan latar masyarakat. Masyarakat yang apa. Okey. Terus selepas tu itu dia punya ni. Daripada novel ini sebenarnya kita kalau cikgu-cikgu ataupun murid pandai memanipulasi kata kunci ataupun peristiwa. Contohnya Cikgu Den bagi saya promosi sedikit saya punya molekul tirani ini. Molekul minta maaf zon lainnya ini zon KL, Selangor, Negeri Sembilan, Putrajaya Saya menghasilkan inovasi molekul tirani ini, iaitu daripada satu peristiwa boleh olah banyak perkara. Contohnya dalam molekul tirani ini, contohnya di sini iaitu Wahidah buat pinjaman bank untuk memajukan tajam emas. Itu saja peristiwa dia. Tetapi kalaulah dia tanya persoalan tanggungjawab. Jadi kita bagi contoh Wahidah seorang yang bertanggungjawab membuat pinjaman di bank pembangunan memajukan tajam emas. Itu kalau dia tanya tanggungjawab. Kalau dia tanya bijak, contohnya latar masyarakat yang bijak kan. Jadi contohnya Wahidah seorang yang bijak dengan membuat pinjaman di bank pembangunan untuk memajukan tajam emas. Ataupun kalau dia tanya tabah tapi huraian harus menghala ke arah kata kunci. Kalau dia tanya tabah, kita kata Wahidah seorang wanita yang tabah, iaitu dia tabah untuk membangunkan tajam emas dengan membuat pinjaman di bank pembangunan. Ataupun kalau dia tanya berani dengan satu peristiwa itu, Wahidah seorang yang berani mengambil risiko. Contohnya Wahidah dia berani meminjam di bank pembangunan untuk memajukan tajam emas. Ini yang ada satu saja poin di sini, satu saja poin kita boleh olah banyak perkara. Jadi kat situ mana-mana guru yang mendengar saya punya cerita ini di zon-zon lain, cikgu ambil satu peristiwa dan cikgu cuba fikirkan daripada satu peristiwa boleh pusing. Bentuk soalan. Harus contoh persoalan keberanian. Contoh maksudnya bila persoalan keberanian menentang musuh, bila masuk contoh kena tulis perkataan berani itu juga supaya senang pemeriksa nak menanda, senang pemeriksa nak bagi markah yang banyak. Jadi kalau siapa nak beli molekul tirani ni bolehlah PM saya ramai dah. Kirani ini terjual harga hanya kalau kedai RM2 boleh jual RM2, maka Cikgu Linda boleh jual RM2 sahaja. Okey? Den, saya nak tambah Den,
Okey, sila. Din. Ya, silakan Cikgu Okey, Julius. saya nak tambah sedikit. Baik. Untuk soalan novel, kadang-kadang kita lihat ke sini, pelajar hanya jawab berdasarkan sebuah novel sahaja untuk 4B. Sedangkan untuk 4B itu pelajar mesti jawab kedua-dua buah novel. Dua novel. Jadi, Ya. Perbandingan. kedua-dua novel itu wajib. Kemudian saya nak buat sedikit ya untuk analisis yang saya buat untuk novel. 2016 yang dah keluar ialah peristiwa menggambarkan tanggungjawab. Kemudian 4B latar masa. Mana-mana yang dah keluar ni tak akan lagi keluar. 2017 yang dah keluar persoalan kasih sayang. Tadi Cikgu Linda dah bagi tahu dah tentang persoalan kasih sayang. Kemudian 4B, dua cabaran yang dihadapi oleh watak utama. Watak utama ya, cabaran. Kemudian 2018 yang dah keluar peristiwa yang menunjukkan nilai ketabahan. Peristiwa ketabahan. Kemudian 4B yang keluar ialah satu peristiwa yang pada pendapat anda dapat dijadikan panduan hidup. Nah, kebanyakan pelajar pada tahun tersebut tak dapat jawab soalan ini. Kemudian soalan 2019 yang dah keluar 2019 yang dah keluar latar tempat. Kebanyakan calon dapat jawab dengan cukup bagus. Dan Latar tempat 4B yang dah keluar peristiwa yang menimbulkan kesedaran kepada pembaca. Dan inilah dan kenapa pelajar tak dapat tambah untuk subjek BM tahun lepas, kebanyakannya tak dapat kerana mereka tak dapat jawab soalan ini dengan cukup bagus. Betul. Jadi pelajar agak lemah menjawab soalan 4B. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut bolehlah menggunakan teknik yang Cikgu Linda dah bagi tahu. Dan saya secara peribadi untuk zon Sasalajo, Sabah, Sarawak, Labuan, Johor, saya telah buat satu modul khas untuk novel. Modul soal jawab semua sudah ada, kita rangkumkan semua. Okey. Kalau nak boleh bikin juga saya. Sasalajo. Sasalajo, Sabah, Sarawak, Labuan, Johor. Okey, baiklah. Jadi rakan-rakan. Ya, Cikgu Din. Cikgu Din pula keras. Cikgu Din pakai wifi hotel tu. Cikgu Din jaga masa tu. Kemudian banyak juga telefon yang masuk. Jadi saya terpaksa tutup dulu sebab mungkin ada orang nak tanya. Sekarang kita bagi dulu kata laluan yang kedua. Cikgu L, kata laluan yang kedua adalah tata bahasa BNSPM. Okey? Kata laluan yang kedua adalah tata BNSPM. Ramai yang tanya buat apa kata laluan. Okey, kata laluan ini adalah untuk sijil. Dan sijil ini telah diusahakan oleh Cikgu L. Jadi apa-apa nanti anda boleh tanya saya dan saya juga akan rujuk Cikgu L untuk sijil. Dan untuk maklumat penonton, sijil ini satu hari keluar hanya 100. Jadi kalau siapa yang dah cukup 100 mungkin tunggu lagi, sabar, jangan marah ya. Dia akan baiki. Okey, baiklah. Sekarang ni kita ada masa suntuk. Jadi saya nak kelima-lima respon tentang soalan yang saya bagi kepada Cikgu J tadi. Soalan pada Cikgu J tadi, respon secara ringkas. Kemudian baru kita buat penutup pada setiap panel pada ini. Okey, soalannya berbunyi, kalau kita tengok soalan tadi, okey, bagaimanakah situasi yang dihadapi oleh anak-anak pelajar, okey, apabila kadang-kadang mereka menerima ilmu tentang subjek bahasa Melayu daripada orang yang tidak sepatutnya. Okey, saya minta respon lah. Okey, daripada rakan-rakan guru sebab ramai yang tanya tadi. Kadang-kadang mereka tidak tahu latar penyampai ataupun info yang mereka dapat. Okey, apa respon? Kita mulakan dengan Cikgu J dulu lah. Orang PPD dulu. Cuba respon. Okey, macam ni lah. 2 minit. Sekali lagi. Ya, tahu. Okay, 1 minit setengah orang PPD. Macam ni. Kita kena tahu adakah orang itu seorang guru terlebih dahulu. Satu. Yang kedua, jangan terlalu taksub dengan seseorang yang bergelar tutor. Itu yang kedua. Mereka ialah tutor tapi dari segi teknikal boleh. Maksudnya dari segi tata bahasa yang mereka juga mungkin mengambil daripada guru-guru yang berpengalaman dan ini. Tetapi dari segi teknikal menjawab. Ini teknikal. Tadi saya katakan aspek yang umum. Aspek umum dari segi teknikal bahasa yang umum, teori tak apa. Tapi bila
belajar tentang karangan, tentang menjawab soalan pemahaman, tentang menjawab kebat, tentang menjawab novel. Kalau boleh, perkara-perkara ini langsung dapatkan daripada yang pakar, iaitu latar belakangkan KPM, iaitu seorang guru yang mengajar di sekolah sebaik-baiknya. Itu daripada saya lah. Maksudnya, bukanlah macam saya dah masuk PBD ni, tak ada background itu. Tapi sebab macam saya, isteri saya masih lagi bersekolah. Jadi saya masih lagi mendapat yang betul. Maksudnya laluan itu yang betul. Jangan dia kata dia dapat maklumat, tiba-tiba kata, saya dapat maklumat ni tapi bila saya jawab macam ni, kenapa salah? Awak tak boleh mengesampingkan cikgu di sekolah dengan terlalu mengagungkan guru di tempat tuition. Itu yang salah. Betul. Itu perlu dibetulkan. Jangan terlalu agung dengan yang itu. Dan kalau kita pergi ke seminar-seminar besar, kita melihat siapa orang yang memberikan seminar itu. Adakah berlatar belakangkan sekolah pendidikan ataupun pejabat pendidikan ataupun JPN. Jika beliau hanya tutor yang mengajar di tempat tuition, anda ambillah teknikal dari segi aspek-aspek bahasa saja. Tetapi bila tentang karangan, tentang soalan kebat, tentang novel itu, rujuklah kepada yang pakar. Kali ini kita dah ada 4-5 orang yang pakar. Ambillah rujukan-rujukan kami ini sebagai rujukan. Mungkin kami juga akan bergabung. Bila bertanyakan tentang peribahasa, kalau saya tak boleh jawab, saya akan hantar kepada Cikgu Linda. Jika berkaitan dengan Komsas, tak boleh, saya hantar kepada Cikgu Julis. Itu yang sepatutnya. Ya, betul. Daripada saya. Baiklah. Okey. Cikgu Julius sambung. Komen Cikgu Julius. Okey, terima kasih. Baik, dalam kes ini pada saya, pelajar-pelajar, yakinlah dengan guru yang mengajar anda. Yakinlah dengan ilmu yang ada pada mereka. Kerana di sekolah ada pemeriksa, ada guru cemerlang, ada pakar rujuk, ada jurati utama. Dan kebanyakan guru di sekolah mendapat pendedahan yang cukup mantap daripada lembaga peperiksaan sebenarnya. Jadi anda sebenarnya tak perlu cari di luar sana kerana semuanya itu sudah ada disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan, oleh kementerian. Jadi pada saya, kadang-kadang benda ni apabila ada tahun bila tu yang tentang isu rumusan kita ada ajar banyak. Apabila pelajar itu menghadiri satu seminar dan kembali ke sekolah, cikgu penceramah ni sampaikan begini. Wow. Sedangkan itu sebenarnya tak tepat mengikut yang sebenar. Jadi pada saya, yakinlah dengan guru yang mengajar anda, yakinlah dengan barisan pemeriksa yang ada di Malaysia, yakinlah dengan barisan guru cemerlang, yakinlah dengan kami sebenarnya. Sebab kamilah semuanya sumber yang paling sahih, paling betul. Itu dia. Okey, terima kasih. Okey, Cikgu M. Cepat Cikgu M. Kita ada masa. 1 minit. Saya nak mengulang baliklah pantun Cikgu Linda tadi. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke palang ajar bagai bunga kembang tak jadi. Jadi apa pun bahan yang kita peroleh itu, kita kena rujuk kepada cikgu-cikgu di sekolah. Kerana cikgu-cikgu di sekolah itu yang telah diberikan penataran dari segi format mengikut kehendak KPM dan lembaga peperiksaan. Dan guru-guru anda ni sebenarnya sangat sayang kepada murid-muridnya. Dia tak nak murid-muridnya tersesat di hujung jalan. Ya. Jadi apa-apa pun maklumat, sahkan dengan guru anda di sekolah dan yakin, macam kata Cikgu Julis, yakin dengan guru kita di sekolah. Ya. Kerana semua guru hendakkan muridnya mendapat A+ dan cemerlang. Ya, insya-Allah. Ikut ibu yang sebenar. Silakan Cikgu Linda. Seminit. Kita nak kongsi link pula. Cikgu Linda, silakan. Jawapan semua orang dah jawab. Apa saya nak jawab ni? Itu yang bagi akhir-akhir. Kena jawab dengan peribahasa. Cepat saya ambil pantun Cikgu Linda. Kena jawab dengan peribahasa. Sila. Dah haru cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Mungkin ada yang apa tadi kata ada guru cemerlang lah, ada guru pakar. Tapi kat sekolah saya cikgu tak ada pun guru cemerlang, tak ada pun guru pakar, tak ada pun guru berpengalaman. Semua cikgu muda belia yang comel-comel je cikgu. Macam mana? Okey, jangan risau. Kami ni guru di KPM, baik muda, baik yang tua, baik remaja purba. Semuanya dapat
kursus daripada PPB. Cikgu J kat PPB. Remaja purba. Remaja purba. Kan? Kami walaupun ada guru-guru baru confirm dapat kursus, dapat penataran. Contohnya KSSM kan. Kami cikgu-cikgu tak dapat lagi tahu apa-apa info. Kawan-kawan saya ada JU KSSM. Kawan-kawan saya pun tak berani nak beritahu saya apa cerita KSSM. Dan saya pun sabar menunggu. Tapi pesannya Ya, sabar menanti. Saya pesan betul-betul ni, pesan kawan saya, guru Celang juga, mentor saya. Dia kata form 4 nak ajar apa? Cikgu ni kan bersungguh-sungguh gairah nak ajar form 4 nak ajar apa? Senang je. Penulis buku teks kita ada kat sini kan cikgu. Form 4. Ya. Banyak cikgu ajar berdasarkan buku teks saja sebab lembaga peperiksaan akan ambil pada buku teks untuk tahun 2021. Betul. Apa masalah? Betul, setuju. Betul. Tulisan ke semua ada kat situ. Saya bila baca saya senyum. Oh ni L punya bahan. Bila baca ini cik ini punya bahan. Seronok. Buku teks sepenuhnya. Sebab buku teks kita ada QR code, ada AR code, segala-galanya code ada kat situ. Jadi bergurulah kepada yang betul, bergurulah kepada yang pakar. Lagi sekali pantun saya, berguru pada yang pakar, sinar cahaya akan terpancar. Sebenarnya kawan-kawan sebenarnya kawan-kawan hari ni tempoh hari baru-baru saja berlaku pada saya. Dengar Cikgu Din, baru-baru yang berlaku pada saya, ada seorang yang dikenali pakar di luar sana yang bukan berlatar belakangkan guru yang bertanya kepada saya, Cikgu J, betul ke macam ni? Saya kata, maafkan saya, walaupun saya kita ada rakan-rakan dalam KSSM untuk yang baru ke apa ke, saya kata saya belum berani nak bercakap apa-apa walaupun saya daripada sekolah. Kita boleh bercakap begitu. Kalau mereka nak cakap, terpulang pada mereka. Sebab mereka memang tidak akan mendapat walaupun dari mana sekalipun. Jadi saya cakap, walaupun dia seorang yang pakar di luar, bukan bidang KPM, ramai di luar sana yang mengambil, orang kata apa, mengambil keuntungan daripada daripada taksubnya orang-orang luar ataupun murid-murid luar yang kepada mereka. Sebenarnya kalau dulu orang kata online, Google Classroom, Google Meet, KPM mula dulu, baru pusat tuition anda mula dengan Zoom dan Google Meet. Dia bermakna semuanya bertitik tolak dari KPM baru kepada mereka. Jadi yang mana perlu anda tumpukan ialah daripada KPM. Kamilah guru-guru anda. Gunalah kami sebaik-baiknya selagi kami masih ada. Okey kawan-kawan. Setengah minit. Satu lagi. siapa anak murid di seluruh Malaysia nak belajar dengan Cikgu Linda ada menyediakan kelas online mungkin seminggu sekali secara percuma, tata bahasa di mata kita. Itu kalau nak belajar dengan Cikgu Linda, ataupun nak belajar setiap minggu secara berkala, ada juga Cikgu Linda buat kelas tambahan online tapi adalah bayar sikit kan. Bulan Julai Cikgu Linda akan ada kelas tambahan secara berkala. Okey, boleh kontak Cikgu Linda. Okey, jadi kawan-kawan. Tanya. Okey, jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Linda, Cikgu J, Cikgu L, Cikgu Julius, sebab kita nak dengar Cikgu J nyanyi ni, penutup ni, nak dengar dia nyanyi kejap Okey, jadi saya nak kongsi ni dulu. Saya nak kongsi apa? Kita punya link sijil. Link sijil kita. Ya. Okey, saya nak kongsi link CJ kejap. Okey, copy link. Alright. So, saya nak kongsi link CJ di sini. Nanti kalau orang tanya pula. Okey, itu adalah link CJ kita. Maksudnya link CJ dah masuk. Okey, jadi sekali lagi saya minta maaf pada semua rakan panel kerana kita masa yang terhad. Dan saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama saya dan ramai, terlalu banyak komen yang positif kepada anda semua. Anda adalah frontliner, guru-guru di seluruh negara untuk memperjuangkan bahasa Melayu SPM untuk anak-anak murid kita dapat. Terima kasih tepuk untuk semua. Okey, jadi rakan-rakan, sebagai mengakhiri bicara kita malam ini, kita dengarkan sedikit lagu dari Cikgu Julius. Silakan. Ya, silakan. Sikit. Okey, sikit je. Lagu ni merupakan lagu puisi daripada sajak Erti Hidup Bererti.
karya Tio Wesing. Aku selalu didatangi malam sepi, bagai kalung yang melingkari leherku. Tidak berubah keesokan hari. Siapakah yang datang menjengukku? Keluhan seorang tua sunyi. Okey Din, itu saja Din. Nak dengar lanjutnya, kena ikuti YouTube Cikgu Juilis. Ya. Okey kawan-kawan. Sekarang saya sharekan link pada penonton supaya penonton dapat tengok link tersebut dan diharapkan dapat tengok link tu boleh ulang balik kalau tak tengok dan kata laluan pun ada dalam rakaman kita. Baiklah, saya minta 3 perkataan daripada setiap panel. Okey, kita mulakan. Cikgu Linda, 3 perkataan. BM pasti Okey, Cikgu Linda. tambah. Okey, Cikgu Jalil. Jangan lupa tepati masa. Okey, Cikgu L. Fokus untuk cemerlang. Okey, dan Cikgu Julius. Anda pasti hebat. Ya. Dan bukan untuk semua, saya sekali lagi minta maaf. Cikgu Linda, Cikgu Linda. Ya. Cikgu Linda, isteri saya kirim salam tadi. Salam, saya jumpa Waalaikumsalam. Okey. Dia ni kat luar kurus rupanya. Nanti. Okey. Okey. Dengan sini. Okey rakan-rakan. Jadi sekali lagi saya promosikan rakan-rakan semua kepada penonton di luar sana dan rakan-rakan guru. Jangan lupa untuk follow saya punya channel, Syahadin, Cikgu Linda punya channel, Cikgu J punya channel, Cikgu Julia dan Cikgu L. Ikuti channel-channel kami kerana dalam channel kami banyak siaran berkaitan dengan Akademi SPM dan juga PT3. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye semua. Bye-bye. Okey. Jangan lupa buku saya terbit baru. Ya betul Cikgu Julius. Jumpa lagi. Buku saya terbaru, Melatup Kertas 2. Melatup.